kita mesti kenal sesama kita. Dia secara umumnya, di Malaysia ini, komposisi penduduknya dipecahkan kepada Bumi Putera dengan bukan Bumi Putera. Yang Bumi Putera, kebiasaan kita lebih kenal, kalau Bumi Putera ni orang Melayu lah. Tidak. Dalam Bumi Putera Semenanjung ni ada pecahan-pecahan dia. Ini kita mesti... Sebab itu saudara-saudari sekalian, dalam konteks negara kita Malaysia ini, jangankan etnik, bahasa kita pun begitu banyak sekali. Dan maaf, tak ramai daripada kita yang tahu pun bahasa orang selain daripada bahasa kita. Di Malaysia sekarang ni, kita ada 140 bahasa dialek dan kreol. Kreol ni bahasa Melayu yang dicampurkan dengan bahasa asing. Dialek dan juga sub-dialek Melayu saja ada 9. Kita ada 14 dialek orang Cina, ada 90 bahasa di Sarawak, dan kita ada 20 bahasa asli suku Cik Wong yang tinggal dalam hutan di Krau sana. Maka kalau bahasanya itu sudah banyak, bayangkanlah etniknya. Begitu kompleks sekali. Sebab itu sudah sampai masanya kita membawa gagasan baru keluarga Malaysia ini, kita mesti kenal sesama kita. Dia secara umumnya, di Malaysia ini, komposisi penduduknya dipecahkan kepada Bumi Putera dengan bukan Bumi Putera. Yang Bumi Putera, kebiasaan kita lebih kenal, kalau Bumi Putera ni orang Melayu lah. Tidak. Dalam Bumi Putera Semenanjung ni ada pecahan-pecahan dia. Ini kita mesti mau kenal. Pertama, Bumi Putera Semenanjung ni adalah orang Melayu. Dan Melayu ni ada dia punya pecahan-pecahan dia. Termasuklah Jawa, Bugis, Banjar, Boyan, Kampar, Kerinci, Mendeling, Minangkabau, Rawa, Johor Riau. Termasuklah dia di dalam Melayu itu sendiri. Dan kalau Jawa tu ada pula pecahan-pecahannya, ono Coroko, Doto, Sawolo, Podo, Joyongo, ada Banjung Mas, Magelan dan bagai-bagai lagi. Kalau Bugis ada pecahannya. Kalau orang Minangkabau ada pecahannya, Pagar Ruyang ada pecahan, begitulah seterusnya. Dalam konteks negeri-negeri ada Melayu Pahang, ada Melayu Terengganu, ada Melayu Kelantan, ada Melayu Kedah dan seumpamanya. Maka dengan kita mengenali sesama kita ini, kita akan faham perbezaan. Orang negeri Pahang misalnya, dia dah biasa bergaul dengan orang negeri lain, orang Terengganu, orang Kelantan. Kita faham cara berfikir, cara percakapan orang-orang ini. Jadi bila kita bergaul, disebabkan kita kenal, kita faham, kurang berasa hati. Tapi orang negeri lain yang tak kenal cara Pantai Timur, bila dia dengar, dia kata, kasar bercakap. Ni mulut tak ada insurans. Sebab tak kenal. Macam kita mungkin Pantai Timur, tak kenal sangat orang style belah utara. Orang belah Kedah, belah Perlis, kita Banjaran Tita Wangsa tu besar sangat, kita kurang pergaulan. Jadi bila sekali-sekala bertemu, kita tengok cara percakapan, kasar cara orang Kedah cakap. Contohlah dia kata, sakit nak mampu ke, payah nak mampu, susah nak mampu. Mampu ni dia macam satu mainan di mulut dia. Dia macam kita mungkin rasa, ini macam menyumpah seranah. Tidak. Dia, kenapa kita boleh terima? Kerana kita kenal. Lepas itu orang tua pesan, tak kenal, maka tak cinta. Ini, Melayu saja kita tak kenal sama kita. Yang kedua yang merupakan Bumi Putera di Semenanjung ini adalah rakan-rakan kita, masyarakat orang asli. Masyarakat orang asli ni kita kenal begitu sajalah. Tapi, sudah sampai masanya kita kena kenal. Sebab, yang besar-besar kita kenal pun Negrito, Senoi dengan Proto Malay adalah pecah-pecah 18 suku misalnya, ada Batiknya, ada Menri, ada Temiah dan lain-lain lagi. Mungkin kita orang Pahang, kita mungkin ada kenal masyarakat asli sebab negeri kita besar dan kebanyakan daerah di negeri Pahang ni memang ada penempatan masyarakat orang asli. Jadi kita daripada kecil kenal, cuma tak tahulah dia ni Batik ke, Menri ke, Temiah ke, kita tak kenal. Sudah sampai masa kita kena kenal. Itu yang kedua, masyarakat orang asli. Bumi Putera Semenanjung yang ketiga adalah masyarakat Serani. Masyarakat Serani, ini banyak duduk di Melaka. Yang keempat, masyarakat Bumi Putera Semenanjung adalah masyarakat Siam.
Masyarakat Siam ni bukan yang kerja kedai Tom Yam tu, tak. Masyarakat Siam ni ada ramai di Tumpak, Kelantan, ada ramai di Kedah, ada yang ramai di Perlis. Mereka ni memang daripada dulu, dia orang Malaysia tapi dia mengamalkan cara agama mereka semua ikut belah sana, ikut belah style orang Thailand. Dia punya ada angkornya, ada macam-macam lah, ada watnya dan bagai-bagai lagi. Dan mereka juga diiktiraf sebagai Bumi Putera Semenanjung. Kemudian kita ada pula penduduk Bumi Putera, tapi Bumi Putera di Sabah. Ini percayalah tuan-tuan, kita lama duduk di Malaysia. Saya ingat penduduk Sabah ni kita tak berapa kenal pun. Dah macam mana nak mengikut gagasan perpaduan keharmonian keluarga Malaysia macam-macam, kalau orang Sabah pun kita tak kenal. Di Sabah ada 33 kumpulan pribumi yang berkomunikasi lebih daripada 50 bahasa dan lebih daripada 80 dialek etnik. Besar, Sabah ni besar pada Pahang lagi. Etnik terbesar kalau di Sabah, Kadazan Dusun. Kadazan Dusun ni dia membentuk hampir 30% daripada keseluruhan jumlah penduduk. Nombor 1. Nombor 2, Bajau dan juga kumpulan Kindred. Kumpulan Kindred ni kalau di Sabah orang selalu panggil dia Cowboy Timur. Dia style cowboy sikit. Dia ramai yang duduk di kawasan pantai barat. Kalau pantai barat Sabah ni maknanya Putatat, Tuaran, Kota Belud, Kota Marudu dengan Papar. Dan ada juga yang duduk di pantai timur Sabah. Kudat, Sandakan, Lahad Datu, Kunak, Sempurna dengan Tawau. Dan yang ketiga ada orang Murut. Murut ni kalau orang sana panggil orang bukit. Kalau zaman-zaman dulu, dia orang ni pemburu kepala. Pada zaman dulu, pemburu kepala, head hunter. Dia ada 29 kumpulan sub-etnik dan mereka ni kebanyakan duduk di kawasan pedalaman di kawasan utara Borneo. Ada lagi lah suku-suku kaum yang lain di Sabah, apa nama, Bisaya, Melayu Brunei, apa lagi, Kedayan, Lotut, Iranun, Ludaye, Idaan, banyak lagi. Tak terkira dia kita. Ini mesti mau kenal. Ta'aruf, mesti kenal perbezaan itu. Kemudian kita ada pula Bumi Putera ini, selepas daripada Bumi Putera Semenanjung, Bumi Putera di Sabah, ada pula Bumi Putera di Sarawak. Wah, ini lagi negeri besar. Sarawak ni saya ingat kurang lebih ada 27 lah. 27 suku kaum. Etniknya banyak betul. Dia kalau 4 yang terbesar, Iban, Bidayuh, Melayu Sarawak dengan Melanau. Itu yang 4 lah yang terbesar sekali. Dan 4 ni pun dia ada pecahan dia pula. Kalau macam orang Iban ni, dia semua panggil Dayak. Dayak Laut, Dayak Darat. Kalau Dayak Laut ni Iban, kalau Dayak Darat ni orang Bidayuh. Lain. Kalau orang Iban, Dayak Laut ni banyak. Ada Sebuyau, ada Remun, ada Balau, ada Saribas, ada Iban Ulu Air, Iban Rajang, berbagai lagi. Kalau belah Dayak Darat ni, orang Bidayuh ni, dia ada Biatah Padawan, dia ada Jagoi Singai Bau, macam-macam. Kalau Melayu Sarawak, itu ada Melayu Brunei, ada Dayak Muslim, ada Melayu Sumatera, banyak lagi. Kalau orang Melanau ni macam-macam. Melanau Mukah, Melanau Matu Daro Rejang, ada Melanau Miri, Melanau Igan, bagai-bagai lagi. Ini 4 yang terbesar. Kemudian ada pula orang-orang di sebelah hulu. Sebelah hulu ni Kayan, Kajang, Penan, Lun Bawang, Kelabit, ni semua yang dipanggil orang hulu. Betul, kita ada orang Bisaya, ada orang Kedayan dan berbagai lagi. Mungkin ada saudara-saudari yang pernah bertugas di Sarawak, jadi guru ke kerja pejabat awam. Mungkin adalah yang kenal sikit sebanyak pada orang-orang ini ataupun perbezaan suku, etnik kaum ini. Tapi bagi yang tak pernah keluar daripada tempurung, yang ini dia merasakan bahawa dia adalah lebih hebat daripada orang lain sebab dia tidak merasakan bahawa kita berkongsi keindahan tanah air dan kemakmurannya ini dengan ramai daripada suku kaum yang jauh berbeza dengan kita. Dan inilah benar kalau Nabi SAW mengajarkan gagasan mesti ta'aruf.
Mesti mau kenal. Itu baru konteks kita punya Bumiputera. Belum lagi rakan-rakan kita masyarakat Tionghoa. Saya ingat mereka ada berapa? Ada kurang lebih 9 agaknya pecahan-pecahan. Hokkien, Hakka, Teochew, Cantonese, Hanan, Hokcia, bagai-bagai lagi. Kalau rakan-rakan kita masyarakat India, orang kita kalau India semua India. Tak, ada beza-beza dia. Ada Tamil, Sinhala, Malayali, Telugu, Punjabi, ada Hindi, Sindis, Gujarati, macam-macam. Bahkan yang kita kalau di Kuantan ini kadang jumpa orang India misalnya, jangan kita ingat semuanya sama dia punya latar belakang etnik apa, tak tentu. Macam kita di Kuantan ada orang Palikat ataupun kita panggil Mamak lah ya, ada Cahulia, ada Gujarati, ada Uttar Pradeshi. Kalau Palikat dengan Mamak, ini asal daripada Kerala India. Dia orang cakap Malbari, Malayalam. Dia tak cakap Tamil. Kalau orang Cahulia, asal Tamil Nadu. Ini cakap Tamil. Kalau Gujarati, orang utara. Mereka ni cakap Urdu. Kemudian ada Uttar Pradeshi. Jadi kita kalau makan kedai Mamak misalnya, kita pun tak tahu nak cakap Malbari ke, cakap Tamil. Ada cakap Tamil semua. Hingga Poronggek dan bagai-bagai lagi. Sebab maaf, kita tidak kenal. Dan kita pun rasa tak ada kepentingan untuk nak kenal. Jangan. Nabi SAW menyuruh kita supaya mesti mau kenal. Cina, India. Dan yang keempat, peranakan. Peranakan juga sebahagian daripada komposisi keluarga Malaysia. Sama ada baba maupun ceti. Sebab itulah saudara-saudari sekalian, Islam adalah agama yang sangat meraihkan kepelbagaian. Justru dicanangkan menerusi ayat yang ke-13 surah Al-Hujurat, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai manusia, kata Allah Ta'ala, aku jadikan kamu berpasangan, laki-laki dan perempuan. Dan aku jadikan kamu suku, kaum dan juga kabilah yang berbeza-beza. Apa tujuan aku buatkan suku, kaum dan kabilah berbeza? Balik kepada yang Nabi sebut tadi, lita'arafu, supaya kamu kenal mengenali. Orang Melayu kenal orang Cina kenal orang India, orang Melayu kenal orang peranakan, dan begitulah seterusnya. Lita'arafu, supaya kamu saling kenal mengenali. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi kamu adalah yang paling kuat atau tinggi takwanya kepada Allah. Dan Allah Maha mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Kata para ulama, ayat ini Allah susun dan letakkan di dalam surah Al-Hujurat. Apa makna hujurat? Hujurat ni maknanya bilik-bilik. Di situ sudah nampak hikmah. Allah Ta'ala letakkan ayat suku kaum bangsa-bangsa ni dalam surah bilik-bilik. Maka simboliknya adalah kalau negara kita ni sebuah rumah, keluarga Malaysia, sebuah rumah, maka dalam rumah negara Malaysia kita ni ada bilik-biliknya. Ada bilik untuk setiap kabilah yang berbeza. Adat kita dalam sebuah rumah, bilik ni tempat privasi. Walaupun kita duduk serumah, ada bilik-bilik tertentu kita tak boleh masuk. Walaupun kita serumah. Contoh dalam sebuah rumah, tempat yang paling kita kena hormati adalah bilik tuan rumah. Bilik mak ayah kita lah kalau bahasa sekarang. Dan tuan-tuan pun kalau pergi ke tempat orang, rumah orang, walaupun kita jadi tetamu, berhak dilayan dengan sebagai tetamu, tapi boleh ke masuk rumah orang, bilik orang suka-suka hati? Tak boleh. Itu hak prerogatif tuan rumah. Kita masuk ke istana misalnya, ada bilik tertentu kita tak boleh masuk.
Mungkin majlis kita di balai rom saja. Tak boleh pergi masuk bilik menghadap ke bilik kedutaan. Tak ada. Dia situ sajalah. Maka dalam sebuah negara keluarga Malaysia, kalau semua orang hormati bilik orang lain, keharmonian akan terjaga. Masalah sekarang kita tengok ada tetamu yang cuba nak memasuki bilik tuan rumah. Ataupun susun letak hiasan rumah kita nak ditentukan oleh orang lain. Rumah kita. Dia suruh ahli pasu bunga ke sini. Dia suruh ahli kursi sini. Padahal itu rumah kita. Ini simboliknya al-hujurat, bilik-bilik. Lepas itu kepada para tetamu, hormati bilik tuan rumah. Dan jangan sekodeng sesama kita. Ada hal tertentu yang merupakan ruang lingkup dalam bilik orang itu, jangan kita ganggu. Ini panjang. Falsafah tentang al-hujurat ini begitu halus sekali. Sebab itu, saudara-saudari,